Baik saudara, waktu sekarang 1:21 minit pagi. Selamat pagi semua dan terima kasih bagi anda yang setia bersama dengan kami dalam Kelab Kelakar Seram. Baik, sekarang ini keputusan saya ingin umumkan pada anda semua. Bagaimana agaknya? Like yang saya perlukan saya tidak dapat perolehi. Walau bagaimanapun saya tidak ingin mengecewakan ramai yang ingin mendengar. Saya tak pasti kenapa agaknya posting yang saya upload ni tak dipaparkan di Facebook wall saya. Dia hilang lah, tenggelam. Tak tahu ke mana dia hilang. Jadi terima kasih bagi anda yang dah like. Setakat ini hanya saya mendapat mungkin berapa ni tengok, 350 like 350 like sahaja. Terima kasih. Dan ada yang bertanya ikhlas tak ikhlas ni bukan pasal ikhlas tak ikhlas. Ini justification. Jadi kalau awak mungkin tahu apa maksud saya justification, awak akan tahu sebenarnya kenapa saya perlukan banyak like. Jadi senang saya nak jelaskan senang. Jadi terima kasih banyak-banyak bagi anda dan kita akan teruskan sekali lagi, ini bukan tak ikhlas pada siapa ni. Kalau saya tak ikhlas saya takkan tanya pun. Yusman Ali, anda telah pun membuat saya rasa kecewa sangat dengan tak adalah di hari bahagia ni tak ada kecewa. Baik, jadi terima kasih bagi anda yang telah pun like, dan nampaknya saya akan teruskan dengan permintaan ramai. Kita akan kembalikan Misteri Jam 12. Tapi jangan hentikan like, terus like lah. Tak apalah, sampai pukul 2 terus keep on liking. Esok pun boleh terus like, lusa pun boleh like sampai hari Senin lah. Hari Senin saya ada meeting. Hari Senin ada family meeting. Jadi bolehlah ada banyak like tu. Kalau ditanya bolehlah saya jawab kan. Terima kasih lah. Kita teruskan rancangan yang digemari ramai, Misteri Jam 12, diselang-selikan dengan dedikasi anda. Kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Saudara, terima kasih di atas kesetiaan anda. Terima kasih kepada anda yang setia bersama saya. Walaupun awal tadi sepatutnya memang tidak ada rancangan MJ12. Hanya anda yang setia saja akan meraih keuntungan. Terima kasih. Dan ini hadiah kepada anda semua. Dan terus like status yang saya baru upload di Facebook saya awal tadi untuk dapatkan like seberapa banyak yang mampu. Kiriman yang pertama ingin saya buka ini adalah kisah datangnya dari seberang. Pengalaman kiriman email yang saya terima
Datangnya daripada seorang rakan pendengar Misteri Jam 12. Nama beliau Hafiz. Hafiz adalah seorang pendengar yang berasal dari Kuala Lumpur, berkongsi peristiwa pengalaman yang tak dapat dilupakan. Katanya kisah ini berlaku di salah sebuah kondominium di Malaysia. Lebih tepat lagi di salah sebuah kawasan di Kuala Lumpur di section tak nak sebutlah section mana tapi di kawasan Shah Alam. Kata beliau, kisah ini saya sebenarnya telah pun diundang oleh rakan saya. Dan ini pertama kali sebenarnya saya datang ke rumah baru beliau di salah sebuah kondominium di Kuala Lumpur section ... Jadi katanya Hafiz, biasalah di kondominium yang dia tinggal ada sauna, ada kolam renang, dan banyak lagi bilik-bilik khas yang boleh digunakan percuma. Saya datang agak lewat lah setelah rakan-rakan yang lain bersama-sama. Jadi saya ni memang dah lama nak masuk kolam renang. Cuma satu tak ada peluang sebab sibuk dengan kerja. Bila dah lepak dengan kawan di rumah baru beliau, dah tahu rumah tu ada kolam renang, dari kerja saya datang rumahnya. Walaupun penat, dah siap beg saya, masukkan pakaian, tuala dan sebagainya. Jadi saya pun masuk pintu hadapan kondominium tersebut. Ada pengawal keselamatan jagalah. Saya tanya, bang, saya nak pergi blok ni, unit ni. Oh, awak jalan terus. Dia berikan saya arahan ke mana harus saya pergi. Bila masuk ni nak jalan kaki agak jauh, bloknya lebih kurang 4 blok jauh daripada pintu gerbang masuk di kondominium yang dia tinggal. Jalan setengah jalan baru saya perasan kawasan kondominium ni sunyi sangat. Kondominium ni adalah sebuah kondominium dah lama agaknya. Sepi, sunyi, ibarat tempat ni macam tak ramai orang tinggal. Saya tak indahkan semangat nak berenang. Jadi saya pun naik ke atas rumahnya bila sampai di blok nombor 4 tu lah. Naik atas, saya beri salam, ramai rakan-rakan yang lain dah sampai. Jadi pendengar Ria 897, katanya rakan kita bernama Hafiz diteruskan pengalaman beliau yang ingin diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Jadi apa yang berlaku, kata Hafiz? Saya masuk ke dalam, saya berbual-bual dengan rakan-rakan yang ada. Setelah lebih kurang setengah jam 45 minit, saya pun kata pada rakan saya, aku nak turun bawah lah, pergi berenang sekejap. Siapa nak ikut aku? Lain semua tak nak, malas. Ada yang sibuk makan, ada yang sibuk berbual, ada yang sibuk menonton TV. Kalau macam ni aku seorang je lah berenang. Saya pun angkatlah tuala saya dan barang-barang yang lain lah, turun ke bawah nak berenang. Saya pun turun lift. Bila masuk lift, pintu lift terbuka ni, saya perasan dalam lift yang saya naik ni ada seorang perempuan. Wanita ni cantik. Kalau tak silap saya orang Melayu kita ni, kulitnya putih sangat. Tapi bila saya nampak dia dalam keadaan saya tidak begitu menarik lah. Sebab saya dengan seluar nak berenang, hanya dengan tuala, dengan pula saya ni pakai singlet. Malu juga nampak anak makcik dalam keadaan macam ni, katanya Hafiz. Saya pun ternampak beliau, saya senyum. Dia senyum pada saya balik. Saya berdiri di hadapan. Berdiri bahagian depan, wanita tersebut berdiri di belakang saya. Mata saya kerap kali cuba menjeling sebelah kiri. Masih lagi berdiri, wangi, harum. Sampai lantai 1 saya keluar. Bila saya keluar, sebenarnya tak perlu pun, tapi tangan saya ni saya pegang pada pintu lift, konon-konon nak beri laluan. Dia jalan tepi saya. Dalam hati ni, ya Allah, wanginya budak ni. Pendengar Ria 897, Hafiz kata, saya pun senyum. Dia senyum pada saya balik. Kemudian dia jalan keluar. Saya pun pergilah berenang. Berenang di kolam belakang, Jadi sedang saya berenang ni, lebih kurang dah masuk 10-15 minit dalam kolam renang. Saya pun selam dalam air. Saya duduk, bayangkan. Dia selam dalam air, anda bayangkan Katanya Hafiz, saya selam dalam air. Kolam renang tu
adalah sedalam 3 meter. Saya selam sebelah dalam, kemudian saya duduk bersila. Seolah-olah water therapy saya buat. Saya suka macam tu, Casey. Sedang saya duduk, jadi saya tengok atas. Terperanjat, Casey. Ada budak perempuan sedang berdiri memerhatikan saya. Saya terkejut. Bila terkejut, habis semua angin yang saya hirup tu, saya hembus keluar. Terpaksa saya naik ke atas permukaan air untuk tarik nafas balik. Naik atas, saya tersedak, Casey. Tengok kiri, tengok kanan. Tadi nampak budak tengah diri dekat tepi kolam. Saya turun lagi berenang. Duduk lagi, Casey. Sedang duduk, Casey. Kali ni, Casey nak tahu tak? Budak yang tadi saya nampak dalam lift berada betul-betul dekat kolam air. Tapi apa yang dia lakukan saya nak jelaskan. Casey boleh tolong tak bacakan kepada para pendengar situasi yang saya alami. Sekarang ini saya berada dalam kolam renang. Saya sedang duduk bersila bahagian bawah lantai kolam renang, buat water therapy. Bila saya mendongak, Casey, kali pertama nampak berdiri tepi kolam. Kali kedua bila saya mendongak ke atas, alangkah terperanjatnya, Casey. Budak tadi sedang menjenguk saya. Kepalanya dah masuk ke dalam air setengah. Mata terbeliak, mulut ternganga, rambutnya yang panjang tu terapung-apung atas air. Dalam keadaan sedemikian, saya terperanjat, membuat saya tersedut air, tersedak dan terus nyaris-nyaris saya lemas. Rakan MG12, saya tersedak sampai atas permukaan air. Saya cuba nak dapatkan angin kisi udara supaya saya dapat tarik nafas dan saya dapat tenangkan diri saya. Tapi tak boleh, Casey. Setiap kali saya cuba hirup udara tu, nak tarik nafas, air akan masuk dari hidung, membuat saya tersedak berkali-kali. Dan saya katakan, saya nyaris-nyaris, Casey, hilang nyawa. Tiba-tiba, saya dengar bunyi orang tau. Macam campak sesuatu. Nampak ada boya warna oranye. Saya gapai boya tersebut. Ditarik saya ke tepi dalam keadaan saya dah lemah, Casey. Saya kuatkan semangat. Saya ditarik sampai dekat tepi tu, Casey, sebab kolam renangnya macam ada slope. Baru nampak ada pakcik ni tarik. Saya sampai tersedak-sedak. Pakcik ni sepak saya beberapa kali. Kemudian dia tanya saya okey tak. Saya tak boleh bercakap sebab terlampau sesak nafas, katanya pendengar. Katanya Hafiz. Jadi akhirnya dipendekkan cerita, kata Hafiz. Saya dinasihatkan oleh pakcik security supaya jangan berenang lagi dalam kolam ni. Katanya kalau nak berenang boleh sebelum pukul 7 malam, iaitu lebih tepat sebelum waktu maghrib. Kau nak berenang, kau berenang lah. Lepas maghrib jangan. Kau dah nampak tak orang-orang lain berenang? Pakcik tu tanya pada saya. Saya pun tengok, Casey, memang saya seorang. Saya tanya apa salahnya. Kawan kau tak beritahu kau? Kawan saya baru pindah, Cik. Oh, budak yang tingkat 11 tu Ya, Cik. Kau tahu tak, kondominium ni, dekat kolam renang ni, ada budak pernah bunuh diri dekat sini. Saya dengar terperanjat, Casey. Baik-baik, dia tinggal sama blok dengan kawan kau, tingkat 14. Adakah Casey wanita yang saya turun lift tadi tu wanita yang sama diceritakan oleh pakcik security? Saya tidak pasti, tapi saya bersyukur kerana saya panjang umur. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, pendengar yang
Ria 897. Terima kasih bagi anda yang sedang memantau siaran ini. Terima kasih diucapkan. Dan pastinya kisah-kisah yang anda dengar hanya satu hiburan saja. Saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya ini di Ria 897. Apa jua rancangan MJ12 hanya satu hiburan. Ini kiriman daripada SMS saya terima daripada Haji Hashim. Katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Tadi Kisi ada cerita tentang kolam renang. Saya nak beri pendapat Kisi. Malam-malam memang tak baik kalau berenang di tepi pantai maupun di kolam renang, di sungai dan sebagainya. Sebab kadang-kala kita boleh terkena pukauan untuk kita berenang, dan kadang-kala pukauan ini boleh membawa maut, membuat seseorang itu sampai lemas. Renung-renungkanlah, sebab dalam kolam pun ada penunggu-penunggunya. Terima kasih. Terima kasih bagi anda yang lain yang juga di sini ada ucapan yang ingin saya bacakan, memandangkan kita selang-selikan dengan ucapan. Yang ini kiriman daripada Sanisa. Katanya, hai Kesi, saya nak ucapkan terima kasih pada Kesi. Ya, selamat menyambut hari raya. Terima kasih kembali kerana adakan rancangan MJ12 walaupun hanya untuk 40 minit tapi memang tetap terbaik. Dan ucapan ini juga saya nak berikan pada semua geng-geng Momo. Thanks for all your support kerana like Facebook DJ KC, termasuk saya, kata Sanisa. Dan terima kasih pada semua. Terima kasih kembali. Yang ini saya kata Beda Badut. Hai KC, saya nak ucapkan selamat malam buat adik-beradik saya yang sedang tidur, dengan ucapan korang tengah buat apa tu? Hihi. Untuk adik-beradik tengah tidur, dia tanya tengah buat apa. Macam mana ni? Cakap sendiri, jawab sendiri. Hairan bin pelik. Baik, kita teruskan dengan pemanggil-pemanggil selanjutnya. Anda boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Kalau tadi kisah dari seberang tambak, kini kita kembali ke Singapura dengan kisah selanjutnya di Ria 897 dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Pendengar Ria 897, kita kembali ke Singapura dengan kisah pengalaman seterusnya. Ini juga kiriman email yang ingin saya bacakan. Yang ini datangnya daripada seorang pendengar yang suruh saya gunakan nama samaran beliau Farhana, bukan nama yang betul. Saya ni adalah seorang pelajar pelatih jururawat bersama dengan salah sebuah sekolah di Singapura, Kisi. Jangan sebutkan Kisi sebab saya tak nak mereka tahu siapa diri saya dan pengalaman saya ini. Jadi katanya Farhana bukan nama sebenar. Saya pernah membuat attachment di salah sebuah rumah tumpangan orang tua di Singapura. Bila attachment di sana, kami bertugas mengikut shift. Ada beberapa shift. Jadi saya nak straight to the point, kata beliau. Ketika pengalaman yang menyeramkan ini berlaku pada saya, Kisi, saya bertugas waktu malam. Masuk pukul 11 malam, balik pukul 7 pagi. Itulah shift saya. Bila saya bekerja ni, Kisi, rumah tumpangan orang tua, macam-macam perangai, macam-macam kisah yang ada. Yalah, ada yang dah nyanyuk, kesian. Kadang-kala duduk di jendela seorang diri, dia akan berbual dengan siapa pun kita tak tahu. Oleh kerana kita faham, makcik-pakcik, aunty, uncle yang ada di rumah tumpangan ini, ada yang dah tua dan nyanyuk, kita pun tak rasa segan. Tapi saya nak ceritakan tentang seorang nenek ni, Kisi. Usianya, Kisi, 83 tahun. Dah nyanyuk, tapi dia lebih suka bersendirian. Dia tak suka campur orang, dan dia tak suka bercakap. Bila saya pertama kali dibawa buat rounding tour lah dekat kawasan dalam rumah tumpangan orang tua, saya juga diperkenalkan oleh jururawat yang bertugas di sana kepada beberapa penduduk. Antaranya makcik ni lah.
yang dia tunjukkan pada saya. This one, Cik Mina. She didn't like to talk. Okay, anything during, katanya sini lah dalam bahasa Inggeris, saya terjemahkan lah dalam bahasa Melayu. Apa-apa dalam waktu makan, waktu ubat, awak kena kasih. Kadang-kala ni dia memang tak nak makan, tapi awak kena paksa dia makan. Sebab kalau tidak, dia tak boleh makan ubat. Jadi tahulah, memang kisi. Katanya Farhana, Cik Minah ni setiap kali kalau ada dia panggil aktiviti, waktu beriadah, ada yang suka duduk dengan kawan menonton TV, ada yang berjalan dekat luar kawasan rumah tumpangan, Cik Mina tidak akan keluar dari biliknya. Dia akan duduk di katil. Situlah tempat dia makan, situlah tempat dia minum, melainkan dia nak ke tandas. Jadi bila semua dah beriadah, saya pun masuklah nak berbual dengan Cik Mina. Saya duduk, Cik, tak nak ke Cik keluar, pergilah jalan-jalan, ambil angin, campur kawan. Cik duduk sini tak bagus tau untuk kesihatan. Nanti Cik tertekan, stres. Saya bawa Cik nak. Dia diam. Saya pegang tangannya, dia tepis. Dia tepuk tangan saya. Makcik ni garang kisi. Katanya Farhana, saya bangun. Tak apa Cik Makcik kalau nak, makcik picit loceng, nanti saya datang Belum saya sempat keluar, pendengar Ria 897, makcik ni pusing tengok saya. Jadi kisah berlaku beberapa hari kemudian, apabila saya bertugas malam 11 sampai 7 pagi. Waktu tu kerja saya untuk pergi dari bilik ke bilik lah. Ada beberapa yang mengidapi penyakit-penyakit tertentu, kena ambil darah, kena ambil tekanan darah dan sebagainya. Jadi Cik Aminah salah satu dari mereka. Sedang baring kisi. Saya pun, Cik, kejap Cik jangan marah saya nak ambil blood pressure. Saya pun strap lah. Dan kemudian saya tekan. Tengah tunggu ni, saya pergi ke sebelah. Saya tengok ada apa-apa yang perlu saya lakukan. Datang balik dekat katil Cik Aminah, tengok dah tulis semua. Saya nak keluar. Kemudian Cik Aminah panggil saya kisi. Ana. Saya terus terperanjat. Astaghfirullahalazim. Saya pusing tengok Cik Aminah bersuara. Ana, katanya dengan nada suara yang menakutkan. Ya Cik, ada apa Cik? Baik-baik Ana. Dia suka dekat engkau. Siapa Cik? Tu, kat belakang kau. Kau jangan bawa dia masuk bilik ni lagi Makcik takut. Rakan MJ12, makcik bercakap dengan saya, kemudian dia terus ambil bantal tutup muka. Cik, tak nak tangan Ana, makcik takut. Kisi, saya dengan segera toleh belakang, tengok depan, tengok semua tak nampak apa-apa, tapi meremang bulu rumah saya. Kisi itulah memang menakutkan. Bayangkan hampir setiap malam kalau saya bertugas, makcik ni, Cik Aminah ni akan bercakap pada saya yang dia takut dengan saya sebab saya bawa kawan yang dia takut. Tapi saya tak tahu siapa Kisi. Sampailah saya tamat attachment. Nasib baiklah saya di sana hanya selama 2 minggu saja sebelum saya ditransfer ataupun sebelum saya ditempatkan ke hospital. Terima kasih Kisi. Selamat tengah malam. Saya tak pasti sekarang ni Cik Aminah masih ada di sana atau tidak. Tapi Kisi memang seram. Terima kasih. Selamat tengah malam Kisi.
0377108897. Kita akan terus jawab panggilan anda. Bagi nak bercerita, tolong matikan suara radio di belakang supaya tidak terganggu lah. Lebih kurang lagi 10 minit sebelum saya laburkan tirai misteri jam 12. Dan yang nak bercerita, tolong yang serius, yang benar-benar ingin berkongsi. Benar atau tidak? Tidak mengapa. Dan jangan ambil 12, hanya hiburan. Dan jangan terlampau taksub, jangan terlampau percaya dengan apa yang diketengahkan. Anggaplah seperti menonton filem-filem seram. Tidak lebih dari itu. Kita bersama dengan pendengar kita di ujung talian. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Mama Zulfika. Okey, Zulfika, ada kisah misteri ke? Silakan. Saya nak kisahkan pasal kakak saya. Silakan teruskan. Pada terjadi di Bungking Road, blok 19, kakak saya dengan hello. Silakan teruskan. Pada 2 tahun yang lepas, kakak saya tinggal di Bungking, pindah. Satu minggu selepasnya, macam mana tu kesuntukan masa itu adalah emas. Hai, kita terus dengan pemanggil kita selanjutnya. Harap yang lebih serius, yang ingin berkongsi. Kalau anak-anak kecil, adik-adik nak cerita, boleh saya galakkan jugalah. Mungkin nak cerita, nak cuba menggunakan bahasa yang baik, boleh dipersilakan. Tapi ingatlah, yang benar-benar ingin bercerita, jangan macam tadi. Nanti tengoklah di Facebook ni, ramai yang berikan pendapat. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa bercakap ni? Ni Syahri. Syahri Saya. Selamat Hari Raya. Hai, Raya. Ini panggilan dari mana, Syahri? Sekarang baru habis kerja dekat MBS. Oh, okey. Pengalaman anda ni tentang apa ni? Tentang tempat tugas ke? Di mana berlaku kisah ini? Tentu tengah perkhidmatan negara, NS. Okey, silakan. That time tengah prowling lah. Tengah prowling dengan member habis. Kita kalau prowling kan nanti ada jarak dalam 7 meter, 8 meter. Dan saya dekat belakang sekali lah, paling belakang. Saya paling belakang. Lepas tu saya dengar anjing nyalak. Anjing nyalak. Saya dengar anjing tu. Jadi anda yang depan lah? Saya yang kat belakang. Oh, di belakang, yang akhir. Okey. Saya cari anjing tu, tak ada. Dah pun satu round. Dan lepas tu saya cari, nampak tu anjing tu nyala. Tapi bukan pada kita, pada atas bukit tu. Tapi bila saya macam straight tu bukit kan, nampak ada satu macam kain putih tengah melayang laju lah di depan. Dan tak tahu asal, saya pun tak tahu kenapa saya tak rasa takut ke apa lah. Tapi bila besok pagi ni, bila kita dah nak move out kan, saya tengok dekat atas bukit tu ada banyak pokok pisang. Jadi anda rasa mungkin pokok pisang ni dikaitkan dengan perkara-perkara mistik lah Mungkin lah. Itu apa yang orang cakap lah. Ya betul lah. Ada yang kata lah, tak tahu benar atau tidak jantung pisang ni. Terima kasih Okey. Baik, silakan 66911897. Saudara, sebelum saya jawab panggilan anda, di sini ada kiriman SMS yang ingin saya bacakan, saya sempurnakan pada pagi ini. Yang ini daripada mana ni, kejap biar saya okey ni. Daripada kiriman SMS yang saya terima ni, dari pendengar kita yang bernama Siti Aida. Macam nama lagi Jeffrey Siti Aida. Okey, katanya Siti Aida, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana malam ni adakan misteri jam 12. Tak sia-sia saya tunggu tahu. Tak ada pun saya tetap akan dengar Kelab Kelakar Seram sampailah habis. Katanya saya nak berkongsi pengalaman yang pendek. Terutama sekali saya nak minta maaf kalau cerita saya ni tak seramlah macam cerita-cerita yang Kisi pernah ceritakan. Tapi boleh tak Kisi tolong ketengahkan ya? Terima kasih. Tak apalah, apa nak minta maaf Yang penting anda sudi berkongsi pengalaman dan sudi mendengar Kelab Kelakar Seram Misteri Jam 12. Katanya Siti Aida, kisah yang menyeramkan ini berlaku dalam rumah beliau.
Anak saya yang berusia 7 tahun beberapa kali pernah memberitahu waktu malam bila dia nak keluar dari biliknya, nak ke tandas, dia akan nampak ada perempuan tau. Perempuan kulit hitam, mata terbeliak merah, duduk di ruang tamu Casey. Dia boleh jelaskan pada saya. Saya pun kata pada dia, ini mesti tidur tak baca doa. Jadi saya pun kata, lain kali tidur baca doa. Kan ni budak je, tidur baca doa apa? Dia pun sebutkan. Dan kemudian senyap Casey. Lat beberapa hari, dia pun cakap, waktu pagilah bila nak ke sekolah tu, saya sedang siap-siapkan dia. Dia akan cakap lagi, semalam nampak perempuan yang sama, kulit gelap, hitam sangat. Jadi saya pun rasa mula khawatir tau Casey. Jadi apa yang berlaku, saya beritahu suami. Suami pun nasihatkan saya, awak ni pun jangan percaya cakap anak. Awak cubalah, kalau awak percaya, nanti anak kita tahu, lagi dia takut. Tak apa, malam ni dia tidur, awak buka lampu. Jadi saya pun, okeylah, anak masuk, tidur. Sebenarnya saya terlupa Casey. Terlupa nak buka lampu. Biasalah bila saya tidur, semua lampu saya matikan kecuali lampu bahagian dapur di sebelah dalam. Itu yang akan saya buka. Saya pun masuk tidur Casey. Saya tak tahulah dah berapa lama saya lelapkan mata. Saya teringat, alamak, lampu. Saya bangun dari katil. Saya buka pintu bilik, nak keluar, terperanjat Casey. Anak saya nampak perempuan hitam, mata merah, terbeliak, duduk di ruang tamu. Saya nampak yang sama Casey. Ya Allah, Casey, saya terus pusing belakang. Abang! Saya panggil suami saya beberapa kali. Suami bangun. Suami keluar, saya dah menangis. Badan dah menyandar pada tembok. Ketakutan saya tunjuk dekat luar. Suami pun takut Casey. Suami keluar buka lampu, tengok tak ada apa-apa. Tapi hairan Casey, kenapa benda ni dekat sini pula Rupa-rupanya Casey, dipendekkan cerita, benda tu nak dihantar rumah jiran sebelah saya rasa. Tapi dia tak hantar alamat rumah kami. Sebab bila suami dapatkan pakar nak periksa, benda tu terselit Casey betul-betul dekat tepi pintu besi rumah kami. Bila buka tutup pintu tak perasan. Jadi ada macam satu bungkusan tau Casey. Dia selitkan. Pakar tu boleh detect Casey, boleh nampak. Dia terus keluarkan. Alhamdulillah lepas tu anak saya tak komplain pun tentang nampak. Yang saya hairan, anak saya ni kuat semangatnya. Bila dia nampak wanita dah macam tu, dia boleh terus pergi tandas, dan balik tandas dia cakap dengan saya, dia boleh jalan tunduk masuk bilik. Saya nampak, saya dah terpekik. Hai, mungkin itu kelebihan Allah berikan pada anak saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Awak ni cerita pasal perempuan hitam kat ruang tamu gelap-gelap ni, saya kat sini terperanjat. Baiklah saudara, nampaknya dah pukul 2 pagi tapi tak apalah, saya selitkan satu lagi kisah pada malam ini. Silakan 669-11897. Hello, selamat pagi.
Hello. Selamat pagi. Hai, siapa bercakap ni? Assalamualaikum, Kesi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni? Si Musa. Dan ada pengalaman tentang apa ni? Ada kes kronik sikit lah. Kes kronik Kes kronik lah. Pengalaman tentang apa ni? Mengenai makcik saya lah, Kesi. Kesian lah dia. Kenapa dengan makcik anda? Dia dah mengalami tak tahulah, saya nak cakap perbuatan orang tak ada bukti macam kita cakap Mungkin ada mungkin gangguan sihir macam tu lah Dia mungkin kerana sebabnya dia ceritanya begini, Kesi. Kerana makcik saya ni tak orang tak cerita ke Kesi tak cerita suami. Jadi suaminya suka karaoke. Jadi dia join ni lah, apa ni, community lah, macam gitulah, karaoke club lah gitulah Jadi secara tak langsung tu dalam karaoke tu mesti ada lelaki yang perempuan lah, Kesi, campur jadi macam ada wasangka lah kat suaminya, macam ada perempuan lain lah. Jadi makcik saya ni pun jumpa pakar lah, minta kepastian kan. Ada suaminya terkena ke apalah Jadi berani, makcik saya ni berani, Kesi, dia pergi seorang dia jumpa pakar ni, jadi lain jadinya. Jadi mungkin dia jumpa pakar untuk menghalang orang yang nak menggoda suami itulah. Dia nak pastilah yang suami ni ada kena buat orang dengan ni lah. Jadi dia sendiri pergi jumpa pakar. Jadi mungkin kelemahan dia, pakar tu ambil kesempatan lah, apa mandikan dia air bunga ke apa kan. Jadi dalam dirinya kena macam ada satu pendamping kan gitu, Kesi. Dia tak boleh macam pergi sembarang tempat ataupun tak boleh duduk macam semenung gitu, Kesi. Nanti benda ni macam benda masuk, Kesi, mengilai orang tua. Jadi dia tak boleh bersendirian lah. Dia tak boleh bersendirian macam temenung gitu. Kenapa pula jadi macam tu itu yang kiranya, Kesi. Lazimnya kalau kita kena buat orang tu macam kena rasuk gitu Jadi siapa yang punya angkara ni? Saya alam lah, Kesi. Saya tak pastilah siapa, tapi yang tahu cuma makcik saya tu, dia sendiri pergi. Jadi perkara ni dah berlaku dah lama, Kesi. Dia mengalaminya dah dekat belasan tahun, Kesi. Dah macam-macam berubah, Kesi. Jadi setiap kali dia duduk seorang-seorang tu, dia akan adalah benda akan merasuk beliau. Macam pendamping gitulah gitu, Kesi. Jadi dia dah macam-macam lah pergi berubat. Jadi setakat ni pun masih gitu je keadaan dia. Jadi yang kroniknya, Kesi, sekarang anak dia ni dah jadi macam ibu dia tak. Anak perempuannya dah jadi macam ibunya. Yang kesiannya kat situ lah, Kesi. Sekarang anak ni dia secara tak langsung, Kesi, kalau misalnya, Kesi, kita duduk sendirian dekat atas katil baca buku ke apa. Jadi bila ada orang datang tu, ilham tu boleh bergerak masa ada orang datang kan. Jadi anak dia boleh perasan benda tu ada tu, Kesi. Okey. Dan dia bila dia nak masuk kat badan anaknya, dia cuma cuik je gitu, so benda tu masuk. Jadi sekarang anak dan ibu dah mengalami inilah kes kronik ni. Jadi kedua sekarang menghadapi masalah yang sama. Jadi kita nak tahu juga puncanya dari mana. Sebab yalah, kalau kita dah tahu puncanya, baru mungkin boleh dapat rawatan yang sesuai lah. Ni tak angin tak ribut dia jumpa dengan orang pakar tu, tiba-tiba dia pun yang kena. Itu pasal ni. Jadi mungkin sebabnya tak pastilah. Mungkin kata saya ada juga tanya dengan orang-orang yang ni kan, yang berkenaan mungkin lah. Jadi ada apa yang dibaca kan. Jadi itu mungkin penyebabnya lah. Salah tu. Salah satu lah. Terima kasih kerana sudah berkongsi pengalaman ini. Kesi, boleh saya ni sikit tak? Offline Okey, sebentar ya. Baik.
Baik saudara, dengan ini saya tutup tirai dululah. Saya jumpa anda, ataupun kalau tidak jumpa anda pada hari Isnin ini. Terima kasih, selamat Hari Raya, selamat mengendalikan rumah terbuka anda, semoga semua berjalan dengan lancar, dan terima kasih di atas keprihatinan anda dan sokongan anda terhadap rancangan Misteri Jam 12. Jangan lupa untuk terus like ya. Tadi posting saya dah buat tu, semoga lebih banyak like, semoga senanglah saya. Terima kasih.